Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas satu buah hadis tentang ancaman meninggalkan solat berjamaah. Sebelum kita membahas hadis ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengar seruan azan tetapi tidak memenuhinya tanpa suatu uzur yang menghalanginya, maka solat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah At-Targhib. Maksud tidak akan diterima solatnya adalah ia tidak mendapat pahala dari solatnya, meskipun kewajipannya telah tertunaikan. Demikian jugalah maksud hadis-hadis yang menyatakan bahawa solatnya tidak sah, sebab sifat solat yang semestinya ada dan sebagai penyebab kehormatan tidak didapati dalam solat orang itu. Inilah pendapat imam kita. Sedangkan para sahabat dan sebagian tabi'in berpendapat bahawa meninggalkan solat berjamaah tanpa uzur adalah haram. Oleh kerana itu, solat berjamaah adalah fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahawa orang yang meninggalkan solat berjamaah tidak sah solatnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, solatnya tetap sah, tetapi ia berdosa kerana meninggalkan berjamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa orang tersebut berdosa kerana mengingkari Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak memenuhi solat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan tetapi tidak solat berjamaah, maka lebih baik dituangkan cairan timah mendidih ke lubang telinganya. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kebatilan, kekufuran dan kemunafikan terbesar adalah orang yang mendengar seruan muazin untuk solat tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani At-Targhib. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kufur dan munafik. Seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah seorang mukmin mendapat kemalangan dan kerugian ketika ia mendengar muazin yang menyeru untuk salat tetapi ia tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Hatsmah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang disegani. Ia lahir pada zaman Rasulullah SAW. Namun ketika itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari beliau. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu tidak melihatnya dalam solat berjamaah subuh. Maka Umar radhiyallahu anhu menemui ibunya dan bertanya, tadi pagi aku tidak melihat Sulaiman solat subuh berjamaah, ke mana ia? Ibunya menjawab, sesungguhnya semalam suntuk ia solat tahajud sehingga pada waktu subuh tertidur pulas. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya menghadiri solat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada solat tahajud semalam suntuk. At-Targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin memerintahkan para pemuda agar mengumpulkan kayu bakar untukku. Kemudian aku datangi orang-orang yang solat di rumahnya tanpa uzur, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi At-Targhib.
Kasih sayang Rasulullah SAW begitu besar terhadap umatnya, sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun, hadis di atas dengan jelas menunjukkan betapa marahnya beliau, sehingga berniat membakar rumah orang-orang yang mengerjakan solat fardu di rumahnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terdapat 3 orang dalam satu kampung atau satu pedalaman, dan mereka tidak melaksanakan solat berjemaah, kecuali setan menguasai mereka. Maka hendaklah kalian berjemaah, karena sesungguhnya serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari kelompoknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Kuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim At-Targhib. Hadis di atas menjelaskan bahawa apabila ada 3 orang di suatu kampung atau kebun, hendaklah mereka mengadakan solat berjemaah, bahkan walaupun hanya ada 2 orang. Solat berjemaah adalah lebih baik bagi mereka. Pada umumnya, para petani meninggalkan solat dengan alasan sibuk bertani, sedangkan mereka yang mengerti agama pun masih suka solat sendiri. Padahal jika para petani itu berkumpul di suatu tempat, tentu mereka dapat membentuk solat berjemaah yang lebih besar sehingga menghasilkan pahala lebih banyak lagi. Hanya untuk mendapatkan sedikit uang, mereka rela bersusah payah tanpa mempedulikan hujan, panas, dingin dan sebagainya. Tetapi sayang, dengan mudah mereka meninggalkan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Apabila mereka melakukan solat berjemaah di tengah hutan, maka pahalanya akan jauh lebih besar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa pahalanya mencapai 50 derajat. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa apabila seorang pengembala kambing berada di gunung atau di hutan, lalu ia mengumandangkan azan dan mendirikan solat, maka Allah sangat menyukainya. Dan dengan bangga Allah berfirman di hadapan para malaikat, lihatlah hambaku ini, ia menyerukan azan dan mendirikan solat. Semua ini ia lakukan kerana rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku akan mengampuninya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah ditanya tentang orang yang puasa sepanjang hari dan mendirikan solat sunat sepanjang malam, tetapi ia tidak menghadiri solat berjemaah dan solat Jumat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, dia berada dalam neraka. Tirmizi At-Targhib. Seandainya ada seorang muslim yang disiksa di neraka, maka suatu saat nanti ia pasti akan dikeluarkan dari neraka. Tetapi tidak diketahui berapa lama ia akan berdiam di dalam neraka. Sebagian ahli sufi yang jahil hanya mementingkan zikir dan solat sunat tanpa mempedulikan solat berjemaah, sementara ia mengira bahawa ia adalah orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Padahal kesempurnaan suatu amal hanyalah dengan mengikuti teladan kekasihnya Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang menyebutkan bahawa ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang pertama, imam yang dibenci oleh makmumnya dengan alasan yang masuk akal. Yang kedua, wanita yang dimarahi oleh suaminya. Yang ketiga, orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi solat berjemaah. Dari Ibnu Mudarwais rahmatullahi meriwayatkan dari Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu, katanya, demi zat yang menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam dan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa ayat-ayat di bawah ini diturunkan mengenai solat fardu yang 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Pada hari betis disingkapkan sampai ayat sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera. Menurut Al-Baihaqi dari Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu, ayat tersebut mengenai solat berjemaah 5 waktu. Juga menurut Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa ayat tersebut mengenai orang yang mendengar seruan azan untuk solat berjemaah tetapi ia tidak memenuhinya. Demikian yang terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Ayat di atas terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43 yang terjemahannya lengkap sebagai berikut. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil agar bersujud tapi mereka tidak sanggup.
Pandangan mereka tertunduk ke bawah. Mereka diselubungi kehinaan. Dan sungguh mereka dahulu diseru untuk bersujud, sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera. Cahaya betis disingkapkan adalah tajalli, penampakan yang merupakan kelebihan khusus pada hari mahsyar. Seluruh kaum muslimin akan bersujud melihatnya. Tetapi sebagian mereka ada yang punggungnya mengeras sehingga ia tidak dapat bersujud. Siapakah mereka? Ahli tafsir berbeda penafsiran mengenai hal ini. Ka'ab Akbar rahmatullahi, Ibnu Abbas radhiyallahu dan yang lainnya menyatakan bahawa mereka adalah orang yang diseru untuk solat berjemaah, tetapi mereka tidak memenuhinya. Penafsiran kedua tertulis dalam Sahih Bukhari bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang ketika di dunia solat dengan ria dan ingin dilihat oleh orang lain." Penafsiran ketiga menyatakan bahawa mereka adalah orang-orang kafir yang ketika di dunia tidak pernah solat sama sekali. Penafsiran keempat menyatakan bahawa mereka adalah kaum munafik. Allah lah yang lebih mengetahui dan ilmunya maha sempurna. Sumpah Ka'ab Akbar atas nama Allah Subhanahu wa taala ditambah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai imam para mufassir, keduanya menguatkan bahawa betapa sengsaranya kehidupan di padang mahsyar ketika itu seluruh kaum muslimin sujud dengan penuh hina, tetapi orang-orang tadi tidak dapat bersujud. Selain hadis di atas, masih banyak lagi ancaman bagi orang yang meninggalkan solat berjemaah. Sebenarnya satu ancaman pun tidak perlu bagi seorang yang benar-benar muslim. Kerana bagi orang muslim, perintah Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak menaati Allah dan Rasulnya, 1000 ancaman pun tak ada gunanya. Kelak apabila telah tiba hari pembalasan, barulah mereka menyesal, namun penyesalan itu sia-sia belaka. Itulah beberapa hadis tentang ancaman meninggalkan solat berjemaah. Semoga apa-apa yang kita dengar, kita niat untuk mengamalkan sampai akhir hayat kita. Dan kita niat untuk sampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, sanak famili kita, ahli keluarga kita, dan kita amalkan. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.